Sila, PJ Utara. Terima kasih Tan Sri Speaker. Untuk perbahasan saya ingin menumpukan perbahasan saya terhadap satu perkara yang saya rasa amat serius, amat mengambil amat menggunakan wang rakyat dalam satu agensi kerajaan yang telah pun ditubuh di bawah Kementerian Kewangan, iaitu Badan Satu Malaysia Development Berhad. Perkara ini pernah saya bangkitkan dalam sesi-sesi dahulu, tahun lalu dan juga, bukan tahun lalu, 2 tahun lalu, tetapi tidak mendapat sebarang jawapan daripada pihak menteri yang menjawab semasa dalam parlimen. Saya ada tunggu masa itu bila timbalan menteri menggulung, tetapi satu perkataan pun tidak disebut untuk menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan mengenai Satu Malaysia Development Berhad. Dan sekarang nampaknya perkara ini telah pun menjadi lebih rumit, skandal sudah macam lebih besar dan telah pun mengemukakan banyak misteri mengenai kewangan dalam syarikat tersebut. Apa yang rasa amat memberikan amaran ataupun dalam bahasa Inggeris dengan izin ring alarm bells ialah tahun lalu, hujung tahun lalu, pengaudit, the auditor untuk 1MDB telah pun meletakkan jawatan mereka. Ini merupakan kali kedua untuk 1MDB di mana auditor meletakkan jawatan mereka. Pada awalnya bila 1MDB ditubuhkan pada tahun 2009, EY, Ernst & Young telah pun meletakkan jawatan mereka tidak ingin meneruskan audit untuk syarikat tersebut. Selepas itu KPMG dilantik. KPMG dilantik dan untuk akaun tahun pertama telah pun meletakkan satu emphasis on matter yang selepas itu ditarik dalam akaun tahun kemudian, tetapi kini walaupun akaun bagi 1MDB sudah lewat, akaun untuk Mac 2013, hujung tahun Mac 2013 sudah sampai tempoh, tapi sampai hari ini akaun masih belum dibentangkan kepada SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dan bila kita dengar bahawa KPMG telah pun meletak jawatan, kita pun rasa apakah yang kita boleh sebut dengan izin funny business that is happening within 1MDB. Sekarang Deloitte telah pun dilantik sebagai auditor last minute dan kita pun tak tahu sama ada akaun ni dapat dibentangkan sebelum 31 hari bulan Mac tahun ini. Tahun ini untuk tahun lalu. Dan saya rasa perkara ini adalah perkara serius kerana dalam 1MDB kita ada hutang melebihi 30 bilion ringgit. Dan buat masa ini juga pihak 1MDB masih mencari cara untuk mengumpul lebih dana lagi dari segi hutang ataupun dari segi equity melalui IPO dan lain-lain. Dan ini kita rasa kalau 1MDB benar-benar ada masalah kat dalam, ia akan menjejaskan sistem kewangan dalam negara kita dan juga akan menjadi skandal yang paling besar, jauh melebihi skandal PKFZ di negara kita. Antara perkara yang telah pun sikit. Okey. Saya nak tanya sama ada KPMG itu meletak jawatan ataupun dipecat ataupun dipersetujui bersama, mutually it's a mutual agreement. Dan adakah mereka ini menjalankan tugas sebagaimana yang diperlukan sebagai sebuah konsultan yang besar ataupun melebihi ataupun kurang daripada skop yang dipertanggungjawabkan? Terima kasih. Saya rasa untuk audit sebuah syarikat merupakan satu perkara yang biasa. KPMG merupakan sebuah pengaudit antarabangsa yang terkenal, 4 syarikat, Deloitte, KPMG, Ernst & Young dan juga Pricewaterhouse. 2 antara mereka telah pun meletak jawatan. Jawapan yang telah pun diberikan oleh 1MDB adalah bahawa ia diputuskan secara mutually agreed. Tapi
biasanya bila kita tukar auditor adalah sebelum akhir hujung tahun. Kita tukar atas sebab terlalu mahal ke, skop yang tak sama ke, kita nak cari auditor yang lain ke. Tapi bukan selepas hujung tahun. When the auditor accounts are already due, sudah sampai tempoh, tapi tak boleh siap, lepas tu mutually agree nak tukar auditor. So ini merupakan perkara yang membangkitkan keraguan kepada orang ramai. Dan jawapan yang telah pun diberikan oleh pihak 1MDB langsung tidak memberikan keyakinan bahawa semuanya okey. Nah, apakah punca yang telah pun disebut-sebutkan di kalangan media, The Age ke, Kinibiz ke, mengapa KPMG telah pun meletak jawatan mereka? Ini adalah berpunca dengan 2.32 bilion US dollar yang sekarang terletak dalam satu akaun pelaburan dalam satu syarikat yang tidak dinamakan di Cayman Islands. Cayman Islands. Nah, 1MDB di Malaysia ini mana-mana pergi minta duit, nak pinjam lebih lagi, nak kumpul lebih dana melalui equity, penjualan equity. Tetapi ada 2.32 bilion terletak di Cayman Islands, tak nak bawa balik. Kita pun rasa, ada banyak wang kat sana, kenapa kena pinjam lebih lagi? Kenapa wang di sana tak boleh dibawa balik? 2.32 bilion ini yang terletak di Cayman Islands, kita minta supaya pihak investor, yang investment fund, nama dia dibangkitkan kepada rakyat di Malaysia. Tidak diberikan. Kita tak tahu siapa pun. Adakah Fidelity, Hong Kong Shanghai Bank, Kleinwood Benson, kita tak tahu. Siapa ni? Dan mana datangnya wang 2.32 bilion US dollar ini ataupun 7.6 bilion ringgit? Ia datangnya daripada penjual disposal of murabaha notes dengan joint venture Petro Saudi International Corporation. Nah, Petro Saudi sebelum ni telah pun membangkitkan skandal di mana tidak ada jawapan yang telus daripada pihak kerajaan. Masa itu pihak sejarah sikit, backtrack sejarah sikit. 1MDB buat joint venture dengan Petro Saudi, untuk menubuhkan 1MDB Petro Saudi. 1MDB melabur 1 bilion US dollar, Petro Saudi sebenarnya kena melabur 1.5 bilion US dollar. Tapi yang kita labur tunai, cash. Yang yang Petro Saudi melabur dikatakan satu oil reserve di Caspian Sea, Laut Caspian. Nilainya bila kita minta ada penilaian tak diberikan. PAC minta pun tak diberikan. 1.5 bilion. Selepas tak sampai 6 bulan dikatakan pelaburan ni cukup baik untuk negara kita. Ini merupakan what do you call it? The advanced exploration for 1MDB yang akan meningkatkan lagi prestasi untuk ekonomi Malaysia selepas 6 bulan saja. Equity ini dijual, ditukar menjadi pinjaman kepada Petro Saudi. Saya nak tanya, kalau memang pelaburan dengan Petro Saudi ini cukup baik, kenapa tak nak buat equity, kenapa nak jual equity tersebut, selepas tu tukar menjadi pinjaman kepada Petro Saudi? Pinjaman ini mendapat pulangan yang cukup tinggi, dikatakan 8.67%. Tapi kita jangan lupa, mana dapatnya wang bagi 1MDB? 100% melalui pinjaman yang telah pun dijamin oleh kerajaan. Kita kena bayar faedah berapa ataupun keuntungan, profit share, kerana ia ni sukuk. Berapa kepada pihak peminjam? Kita kena bayar faedah efektif 6.71%. Lepas tu kita pinjam kepada orang lain 8.67%. Kita dah macam jadi bank antarabangsa ataupun kita kata loan shark, international loan shark.
Kita pinjam dengan faedah tinggi, lepas tu kita pinjam kepada orang lain dengan faedah yang lebih tinggi. Along. Okey, tak apa, kita dah pinjam, tiap tahun dia ada bayar faedah. Tapi yang tidak disebutkan, sebelum Petrol Saudi bayar faedah kepada 1MDB, kita pinjam lebih banyak wang lagi kepada pihak Petrol Saudi. Tiap-tiap tahun, 2 tahun berturut-turut, Petrol Saudi bayar faedah kepada 1MDB lebih kurang 100 juta US. Okey, dapat 100 juta US setiap tahun. Tapi yang tidak disebut, tahun pertama kita hulurkan lebih pinjaman 500 juta US dollar kepada mereka. Tahun kedua, 200 juta US dollar kepada mereka. Ini macam Ponzi scheme tau. Kita bayar lebih wang supaya mereka boleh bayar kita balik sedikit faedah. Sekarang ni mereka ada faedah yang cukup baik. 8.67%. Kita dah pinjam lebih kurang 2 bilion US dollar kepada pihak Petrol Saudi. Sekarang mereka kata kita tak nak pinjam lagi, kita ambil balik pinjaman tersebut, wang dikutip 2.3 bilion, selepas itu letak di Cayman Islands. Kalau faedah daripada Petrol Saudi ini cukup baik, kenapa nak tamatkan pinjaman tersebut dan lepas tu wang itu tidak dibawa balik kepada Malaysia, tidak digunakan untuk bayar balik pinjaman yang telah pun diambil, tetapi diletak di Cayman Islands. Jawapan daripada 1MDB, kita letak di Cayman Islands ada dapat pulangan. Kita baru dapat pulangan sebanyak 5.71%. Lebih kurang macam tu. 5.71% itu nampaknya okeylah, boleh tahan. Bukan teruk sangat, bukan negatif, tetapi bukan begitu tinggi, 5.7%. Tapi saya nak memperingatkan 1MDB, wang yang kita ada di Cayman Islands ini bukan wang sendiri. Ini wang yang kita telah pinjam daripada pihak yang lain. Kita pinjam dengan faedah 6.71%, kita dapat pulangan 5.7%. Ini masuk akal ke? Tak masuk akal. So kalau kita nak benar-benar menjimatkan wang untuk 1MDB, wang itu yang hanya memberikan pulangan 5.7%, kita kasih bawa balik ke Malaysia, bayar balik pihak peminjam supaya kita jimat pinjaman faedah 6.71%. So macam mana kita nak jawab? Kita pun tak tahu. Sekarang kita lihat, bukan sahaja Cayman Islands punya wang ada masalah. Kita lihat projek yang paling besar yang mungkin akan datang dalam tahun-tahun yang akan datang, Bandar Malaysia. Tanah Sungai Besi. Prime land yang telah pun dijual oleh kerajaan Malaysia kepada pihak 1MDB dengan harga RM74.20 setiap kaki persegi. Cukup murah. Saya dah tanya pihak pemaju-pemaju, kalau jual RM250 pun mereka akan beli daripada kerajaan. Tak ada masalah. 74.20 jumlah tanah tersebut 100 lebih ekar yang kena bayar oleh 1MDB kepada pihak kerajaan 1.6 bilion ringgit. Okey, kalau sekurang-kurangnya 1MDB bayar 1.6 bilion ringgit kepada pihak kerajaan, tak apa. Tapi tak perlu bayar. Kenapa tak perlu bayar? Kerana untuk mengambil alih tanah di Sungai Besi itu, pihak kerajaan perlu membayar wang pula kepada pihak 1MDB untuk memindahkan Air Force ataupun tentera udara daripada kawasan tersebut kepada 9 kawasan yang lain. Jumlah kos yang dikatakan yang digunakan untuk memindah tentera udara ini adalah 2.7 bilion ringgit. Kos pemindahan jauh lebih tinggi daripada nilai tanah di sana. Bukannya 1MDB yang perlu bayar wang kepada pihak kerajaan terpaksa bayar wang kepada 1MDB untuk memberikan tanah tersebut kepada 1MDB. So bayar berapa? 1.1 juta ringgit, 2.7 bilion ringgit, tolak 1.6 bilion ringgit, 1.1 bilion ringgit. Ini sudah pun dibajetkan dalam belanjawan kita tiap-tiap tahun. Kerajaan sudah bayar 1.1 juta bilion ringgit untuk
memberikan wang kepada 1MDB untuk memindahkan tentera udara. Nah, harga yang diberikan kepada kerajaan 2.7 bilion ringgit. Tetapi harga untuk pemindahan ini, apakah nilai sebenar? Mereka telah pun membuat rundingan dengan LTAT, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, dan memberikan kontrak kepada LTAT, turnkey kontrak, pau kaliau. Okey? Bagi tentera udara LTAT untuk membuat kerja-kerja pemindahan. Semua kerja-kerja dilaksanakan oleh pihak LTAT. Apakah nilai kontrak ini? 2.1 bilion ringgit. Yang diambil daripada kerajaan 2.7 bilion ringgit. So kerajaan bagi mereka percuma 600 juta ringgit. Kerajaan bagi 1MDB percuma 600 juta ringgit. Untuk buat apa? Tak tahu. Itu tak apa. Kerajaan beri lebih wang kepada 1MDB, tak apa. Apa yang kita rasa terkagum ataupun surprise ialah bulan lalu 1MDB telah pun mengambil pinjaman. Pinjaman apa? Pinjaman sebanyak 2.4 bilion ringgit. Untuk buat apa? Untuk memindahkan tentera udara daripada Sungai Besi ke tempat-tempat yang lain. Kerajaan sudah bayar 1.1 bilion ringgit untuk 1MDB untuk membuat pemindahan tersebut. Kosnya hanya 2.1 bilion ringgit, tetapi 1MDB pula sekarang masih pinjam 2.4 bilion ringgit untuk memindahkan Angkatan Tentera Udara dari sana. Malah mereka hanya memerlukan tambahan 1 bilion ringgit saja. So why are they borrowing so much money from the market? Yang kita perlu tanya, di mana perginya 1.1 bilion ringgit yang telah pun diperuntukkan oleh pihak kerajaan yang telah pun dibayar kepada 1MDB? Adakah wang ini hilang? Mana pergi? Kita tak tahu. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua dan yang berhormat dalam PJ Udara. Adakah yang berhormat sedar bahawa di TUDM lapangan terbang lama Sungai PC ini ialah satu tapak tanah yang amat dalam nilai harganya yang di Bukit Bintang kawasan saya. Saya difahamkan bahawa setiap kaki persegi di kawasan itu sekurang-kurangnya mencapai satu harga yang RM1,000 per kaki jika open tender yang dilakukan. Ini bermakna ada 20 bilion ringgit akan dapat dalam menjual melalui open tender. Mengapa kerajaan memberikan tapak tanah ini 1MDB dalam harga yang amat murah? Adakah sepatutnya satu open tender dilakukan oleh kerajaan memastikan wang ini boleh dinikmati oleh rakyat Malaysia ini? Adakah sudah? Terima kasih rakan saya Bukit Bintang. Ini memang soalan yang perlu dijawab oleh pihak kerajaan. Kita selalu kata, sudah transformasi. Kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah menjalankan transformasi. Semuanya ditender secara terbuka, semuanya telus. Semuanya mendapat nilai tertinggi untuk aset-aset kerajaan, value for money. Tapi kita boleh lihat daripada transaksi tanah Sungai Besi dan satu tanah lagi yang saya akan ceritakan bahawa semua ini karut. Tak terjadi. Bila kepentingan yang berkaitan dengan kerajaan terlibat, open tender dibelakangkan. Satu lagi keping tanah. KLIFD, KL International Financial District ataupun telah pun dinamakan semula sebagai Tun Razak Exchange. Sama juga. Diberikan dengan harga yang cukup murah. Tahun 2011, tanah TRX dijual kepada 1MDB dengan harga 194 juta ringgit. Ini angka tepat. Bukan angka yang didapat daripada langit. Semua dalam buku akaun 1MDB. 194 juta ringgit. Dalam jangka masa 6 bulan sahaja. Tanah ini dinilai semula
oleh pihak MDB untuk merekodkan keuntungan sebanyak 862 juta ringgit. Iaitu nilai tanah telah pun dinilai semula dengan nilai 1 bilion 20 juta ringgit, 1.02 bilion ringgit. Dari 194 juta dalam jangka masa 6 bulan sahaja. Itu pun boleh terjadi. Maksudnya kerajaan memberikan tanah kepada 1MDB dengan harga yang cukup murah. Tapi bila 1MDB kata mereka dapat keuntungan, kerajaan cukup bangga. Kata, see, I'm very happy. Kita amat bangga bahawa 1MDB telah pun dapat mencapai keuntungan dalam jangka masa yang cukup pendek. Apa keuntungan mereka? Keuntungan mereka lebih kurang 540 juta ringgit. Penilaian semula, keuntungan daripada penilaian semula 862 juta ringgit. Kalau bukan kerana kerajaan jual tanah dengan harga yang cukup murah kepada 1MDB, 1MDB telah pun mengalami kerugian melebihi 300 juta ringgit. Everything came from land revaluation. Nah, itu tahun 2011. Ya, Yang Berhormat Ketih. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya ingin mendapatkan pandangan Yang Berhormat, apakah mungkin pemberian tanah kepada 1MDB pada harga yang dianggap rendah daripada harga pasaran itu adalah kerana ia adalah syarikat yang 100% milik kerajaan sebagai satu goodwill. Apakah itu satu kemungkinan, Yang Berhormat? Dan yang keduanya, Yang Berhormat, adakah merupakan ini satu perkara yang di luar kelaziman apabila kerajaan atas pertimbangan tertentu memberikan harga tanah yang murah? Kerana pada pengalaman saya, misalnya di Kelantan, tanah kerajaan diberikan pada nilai RM1,000 saja seekar pada syarikat swasta yang bukan pun milik kerajaan. Tapi kerana kerajaan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, di Kelantan 1,000 ekar tanah di Lembah Sireh hanya diberikan dengan harga RM1,000 saja seekar. Sedangkan harga pasaran hampir 1 juta. Faham? Itu adalah alasan yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan. Ini anak syarikat sendiri, sebab tu kita berikan tanah dengan cukup murah. Saya rasa ini merupakan satu praktis yang tidak sihat. Kerana ia hanya akan mengalahkan keuntungan yang tidak datangnya daripada value added yang diberikan oleh pihak syarikat. Kalau anak syarikat sendiri, kasih telus, gunakan harga pasaran. Lepas tu kalau benar-benar ada keuntungan dalam syarikat tersebut, kita tahu keuntungan ni benar. Jangan nanti kita dapat keuntungan 500 juta, kita kata, oh, very good company, tetapi sebenarnya datangnya daripada penilaian semula tanah yang telah pun diberikan dengan harga yang cukup murah daripada pihak kerajaan. Yang kedua, Kelantan, biar saya habis dulu. Yang kedua, Kelantan, saya tak berapa fasih dengan tanah di Kelantan, tetapi yang kita tahu di Pulau Pinang, saya faham. Yang saya tak berapa fasih dengan apa yang berlaku di Kelantan, tetapi di Pulau Pinang, di negeri Selangor, dua cara yang berbeza, tetapi dua cara yang mendapatkan nilai penuh daripada tanah tersebut. Di Pulau Pinang kita melaksanakan tender terbuka untuk penjualan tanah di Pulau Pinang. Bukan tak jual tanah, ada jual tanah, tetapi tender terbuka. Dulu Kerajaan Barisan Nasional di Pulau Pinang dia jual tanah RM1 1 kaki persegi. Sekarang bila kita buat tender terbuka di kawasan yang sama, kita dapat RM240 untuk 1 kaki persegi. Ini untuk tanah Bayan Mutiara. Untuk tanah yang hanya 102 ekar saja, kita dapat pulangan sebanyak 1.1 bilion ringgit. So wang ini kita dapat pulangkan kepada rakyat dengan menubuhkan satu tabung rumah mampu milik RM500 juta. Tabung yang paling besar antara semua negeri di Malaysia. Ya, Ketri. Terima kasih, Mohd. Yang Mohd memberikan satu analisa yang agak menarik juga sebenarnya. Tetapi secara umumnya penganalisaan yang Mohd itu adalah berasaskan kepada keraguan-keraguan dari segi business decision, ya, yang dipertanggungjawabkan. Dan saya fikir ada kewajarannya untuk ahli yang berhormat
memberikan pandangan-pandangan alternatif daripada business decision yang dibuat. Tapi saya juga nak bertanya pada Yang Berhormat, apakah mungkin seperti yang Berhormat tahu, satu One Malaysia, One MDB ni, sebuah syarikat 100% milik kerajaan, dirancangkan untuk menjadi satu konglomerat yang besar, dan pada masa ini menjadi pemilik kepada pembekal IPP yang terbesar dalam negara kita, dan juga dibina begitu rupa untuk menjadi satu property developer yang besar dengan modal yang sangat kecil dikeluarkan oleh kerajaan bagi satu perniagaan. Mak duduk dulu, saya tak habis lagi. Sambung. Dalam saya tak habis lagi. Dia dah bagi pada floor saya, dia dah bagi saya habis lah. Ayat tak habis lagi ni. Ya. Yang Berhormat, Syalam. Jangan perbahasan yang begitu elok diganggu. Ada sindrom Syalam ni yang tapi tak apalah. Saya nak fokus pada kita ni perbincangan, ya, kita perbincangan, dan saya fikir satu perkara yang menarik ditimbulkan oleh Yang Berhormat dan dia patut dibahaskan, ya. Jadi adakah mungkin apabila kerajaan berhasrat untuk mewujudkan satu entiti yang sebegitu besar yang melibatkan business turnover dan gross development value yang mencapai pada angka bilion, tetapi kerajaan hanya mengeluarkan modal 1 juta saja. Bila kerajaan mengeluarkan modal hanya 1 juta saja, yang mana terlalu amat kecil, apakah mungkin, soalan saya pada Yang Berhormat, ya, apakah mungkin kerajaan mengadakan kaedah-kaedah lain untuk memungkinkan usaha itu dapat diteruskan? Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Saya hanya ingin mungkin menjawab dari segi pembinaan konglomerat. Okay, the overall concept of kita berikan tanah yang cukup murah kepada satu syarikat supaya membolehkan mereka menjadi satu konglomerat yang besar melalui pinjaman yang mungkin dijamin oleh pihak kerajaan dan tidak mempunyai banyak suntikan kewangan secara langsung daripada pihak kerajaan. Nombor satu, suntikan kewangan RM1 juta sahaja sebenarnya tidak memberikan gambaran yang benar. Pinjaman pertama yang telah pun dibuat oleh pihak 1MDB RM5 bilion itu diambil dengan jaminan penuh daripada Kerajaan Persekutuan. So walaupun tidak ada suntikan wang secara langsung daripada kerajaan, ianya sebenarnya backed by the federal government. Terima kasih. Saya pun tertariklah dengan perbahasan ini. Saya merasakan bahawa kaedah di mana diberikan tanah dengan harga di bawah pasaran adalah merupakan satu kaedah yang agak mengelirukan, kerana pada ketika itu kita tidak dapat menilai dengan tepat jumlah sumbangan dan bantuan kewangan yang sebenar yang diberikan kepada satu 1MDB. Adalah jauh lebih baik sekiranya tanah itu ditenderkan, didapat nilai yang sebenar, dan selepas itu kalau diperlukan bantuan kewangan kepada 1MDB, maka diberikan sebahagian daripada duit itu kepada 1MDB. Kalau tidak, apabila berlakunya kerugian ataupun keuntungan in inverted commas dengan izin, maka ianya tidak dapat dikesan. Kerana apa yang dikatakan ialah tanah itu telah dibeli dengan harga sekian-sekian dan kita telah dapat duit sekian-sekian sahaja, dan itu akaunnya menzahirkan satu keuntungan sedangkan ianya rugi, ya. Dan dalam soal tanah Lembah Sireh yang dibangkitkan, ya, oleh Yang Berhormat Ketireh, ya, saya rasa tempat yang sebaik-baiknya untuk dipersoalkan dengan jelas dan mendalam ialah di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. Semua maklumat ada. Takkan wakil UMNO Barisan Nasional dah tak wujud di Dewan Undangan Negeri Kelantan? Kenapa perkara ini tidak dipersoalkan dengan lebih jelas? Saya difahamkan ada sebab-sebab berhubung dengan persoalan itu, tetapi saya pun tak pakar dalam persoalan ini. Tapi yang penting di peringkat pusat, yang mana yang kita bahas sekarang, apa yang dilakukan oleh kerajaan pusat perlu diperjelaskan dan perlu dipertahankan, bukan dengan memberikan alasan-alasan sinis
merujuk kepada apa yang dilakukan oleh kerajaan Kelantan dan sebagainya. Kerana kiranya tersilap sekalipun, two wrongs do not make a right. Janganlah kita nak pertahankan tindakan kerajaan pusat dengan rujuk tengok apa Kelantan buat dan sebagainya. Ya, apa pandangan Petaling Jaya Utara berhubung dengan ini? Terima kasih. Biar saya jawab dulu. Okay, saya bagi chance. Asalkan Tuan Speaker bagi chance, saya akan bagi chance. Mengenai perkara suntikan kewangan yang saya tengah jawab masa itu, nombor satu, jumlah yang diberikan bukannya 1 juta. Ada pinjaman yang diberikan jaminan oleh pihak kerajaan. Nombor dua, ada lain jenis sokongan yang telah pun diberikan oleh pihak Kerajaan Persekutuan kepada pihak 1MDB seperti apa yang dijelaskan oleh saudara Shah Alam tadi, iaitu memberikan tanah yang murah supaya mereka dapat menilai semula dan mendapatkan pinjaman daripada tanah yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan. Tanah yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan kepada 1MDB untuk TRX ini telah pun is pledged to the bank. Dicagarkan kepada pihak kewangan, institusi kewangan untuk mendapatkan wang tambahan. So this is again a way of giving money, cara untuk memberikan wang kepada pihak 1MDB tanpa mengeluarkan wang yang sebenarnya diberikan oleh kerajaan persekutuan. Okay, so that's two. Isu Kelantan, saya rasa sahabat saya telah pun menjelas dengan penuh, tetapi bagi saya, kalau Kelantan bagikan mana-mana negeri lah, jangan kata Kelantan saja, Kelantan ke Selangor ke Pahang ke Johor, memberikan tanah secara murah tanpa sebab-sebab yang cukup special, cukup special, itu merupakan satu kesalahan. Itu merupakan satu kesalahan dari segi ekonomi. Kalau katakan kita ada satu industri baru yang kita nak terokai, yang memerlukan tanah tersebut, mungkin dapat dipertimbangkan. Tapi kalau untuk kerja-kerja biasa, untuk kilang-kilang biasa, untuk perkara seperti pertanian ataupun logging, kayu balak, tak perlu kita berikan wang tanah semurah begitu. Ketere selepas tu sedang. Terima kasih Muhammad. Dia masalah yang saya bangkitkan tadi. Balik pada soalan saya pada yang Muhammad, tapi biasalah Shah Alam dia tak berapa faham sebab dia highly emotional dan dia terjun meledah merata. Kena sikit sebut dia dah nak melenting. Saya ulang lagi sekali, saya cuma tanya pandangan Muhammad. Apakah mungkin dia menjadi amalan kerajaan negeri, kerajaan pusat ataupun kerajaan tempatan apabila orang kata dealing yang melibatkan left hand to the right hand, maka diberikan orang kata atas dasar harga dianggap sebagai harga goodwill. Dan saya tunjuk contoh bahawa benda ni pada setakat yang saya tahu pernah juga dilakukan di Kelantan. Itu soalan saya, tapi biasalah Shah Alam dia banyak tak faham. Satu lagi saya nak tanya Muhammad. Seperti mana yang kita tahu 1MDB melabur dalam bidang-bidang yang dianggap strategik, ya. Misalnya pemilikan terhadap IPP yang mempunyai nilai lebih daripada 11 bilion pada masa ini, yang menyebabkan mereka mempunyai difahamkannya hutang dan dengan gearing yang tinggi sampai 30 lebih bilion, ya. Dan faktor-faktor yang seperti inilah kerana pelaburan-pelaburan dalam bidang-bidang yang dianggap strategik dan mempunyai cash flow yang dilihat healthy menyebabkan mereka boleh mengambil risiko yang agak tinggi. Tidakkah Muhammad fikir benefit of the doubt harus kita berikan kepada pengurusan, kecuali kalau kita dapat membuktikan ada berlakunya penyelewengan ataupun kesalahan-kesalahan dari segi urus tadbir syarikat-syarikat yang berkenaan. Saya akan jawab premature untuk kita IPP dalam hujah saya sebentar nanti. So belum sampai IPP lagi, sedang. Saya nak ambil pandangan PJ Utara terhadap dua perkara yang penting. Satu perkara yang pertama yang diputus ialah laporan akhbar The Age, di mana telah dilaporkan bahawa 1MDB ni telah set satu reserve price RM3,000 persegi per square foot untuk
untuk TRX ini. Jadi ada kemungkinan dengan 3,000 persegi square feet ni adalah tertinggi sekali saya rasa di seluruh Kuala Lumpur. Ada kemungkinan bahawa tanah di TRX ini akan dinilai semula kepada lebih daripada 5.5 bilion ringgit, manakala tanah ini dijual kepada 1MDB dengan harga 320 million saja. Dan adakah ini akan digunakan untuk increase the asset of 1MDB once again dari segi paper asset? Itu adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua ialah saya rujuk kepada laporan media di mana CEO CIMB Datuk Seri Nazir Razak, iaitu adik kepada Perdana Menteri, telah memberi amaran terhadap oversupply of office space di Kuala Lumpur dengan merujukkan specific example iaitu TRX, di mana dia tak tahu where is the supply, where is the demand for this office space going to come from. Jadi adakah itu satu perkara yang membimbangkan, terutamanya apabila TRX telah diberikan banyak tax insentif oleh kerajaan di bajet 2013 ni? Kota Baru, selepas tu Bukit Petang. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih PJU. Saya nak merujuk pada apa yang dibangkitkan oleh sahabat saya daripada Ketereh. Ini untuk mengelakkan kekeliruan. Kononnya Kerajaan Negeri Kelantan memberi tanah kepada syarikat yang membangunkan Lembah Sirih dengan kadar yang begitu murah. Sebenarnya untuk makluman Dewan Yang Mulia ni, Yang Berhormat Tan Sri, perjanjian yang dibuat antara kerajaan negeri dengan satu syarikat yang bernama Lezis Tandako Sdn Bhd yang membangunkan Lembah Sirih, yang sekarang ini sudah membangun, ada Tesco, ada bangunan yang dibeli oleh kerajaan persekutuan, termasuklah kolej, beberapa kolej lah di bawah MARA sendiri, pejabat-pejabat, dan juga pejabat MCA negeri Kelantan ada di Lembah Sirih sekarang ini. Syarikat ini walaupun dikenakan pembayaran RM1,000 satu ekar untuk membangunkan 1,000 ekar, tetapi mereka ni diminta supaya membangunkan dengan menambah kawasan lembah menjadi kawasan yang boleh dibangunkan, dan return kepada kerajaan negeri adalah lebih daripada 100 juta dalam bentuk in kind, termasuk jambatan dan sebagainya. Jadi saya minta apa yang dikemukakan oleh Ketereh itu tidak mengelirukan Dewan ini. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat PJ Utara. Adakah Yang Berhormat faham bahawa di Kuala Lumpur International Finance Center itu atau Tun Razak Exchange di kawasan Bukit Bintang juga mengikut pasaran harga sakaki persegi ialah 3,000 di tanah itu. Oleh kerana di Caran Bukit Bintang sepucuk tanah di Pavilion bernilai 7,000 kaki persegi. Satu kaki 7,000. Ini hanya 3,000. Ini makna ada 70 ekar yang diberi kepada YNTP. Makna ada 9 bilion ringgit jika dijual di pasaran mengikut nilai yang ditaksirkan. Ini makna YNTP bukan untuk wang ini tabung untuk menikmati semua rakyat. Bila pilihan raya kecil maupun pilihan raya, YNTP gunakan wang ini untuk menyokong Barisan Nasional, memberi barang-barang atau hadiah-hadiah kepada itu pengundi-pengundi. Inilah satu tidak patut berlaku di negara ini. Adakah Yang Berhormat setuju dengan saya? PJU. Salam. Terima kasih PJU. Terima kasih Tan Sri. Ketereh mengatakan saya tak faham. Tapi saya rasa dia yang tak faham. Jawapan dia dah dijawab. Hanya mungkin tak dijawab dengan cara budak sekolah rendah. Kita jawab, apabila diberikan tanah dengan harga yang rendah dan tidak diketahui nilai yang sebenarnya, maka tidak akan ada pertanggungjawaban. Dari segi legalitinya, nak beri kepada syarikat ini ataupun nak beri kepada anak syarikat kerajaan yang 50% ke 100% milik kerajaan dan sebagainya, itu perkara biasa.
Tetapi yang penting ialah nak ada pertanggungjawaban. Berapa banyak yang sebenarnya yang telah diberikan kepada 1MDB dengan transaksi yang sedemikian. Perlu dinilaikan. Dan apabila diberikan dan dikuantifikan dengan tepat dan benar, maka 1MDB walaupun ianya syarikat 100% milik kerajaan, ianya tetap perlu dipertanggungjawabkan kerana ianya adalah nilai ataupun duit dan harta rakyat. Dan inilah apa yang tak berlaku. Bukan sekali, dah banyak kali. Ini yang dah dijawab. Hanya kita tak jawab secara mudah. Kita ingat orang dah faham. Tapi nampak gaya ketereh tak faham. Masih. Ya, lalu Masih. kita jelaskan dengan cara yang sekolah rendah lah. Yang Supaya bermakna- dia faham. PJ, No problem. Ketereh boleh tambah Cara nanti no dalam problem. ucapan. Tetapi Biar saya cara bagi moral rakan saya di dan belakang etika sana. ianya Kuala Terengganu, perlu Kuala diperjelaskan. Kangsar, Kuala Saya Kangsar. harap ketika faham sekarang ni. Kuala Kangsar. Terima kasih. Steady lah Syalam dalam Dewan Gentleman lah sikit. Ni nak hina-hina Ada orang. yang bermakna- hina lah. ada yang Sebab bermakna- apa lah Syalam? sebab disebut saya. Takut nak cakap Boleh tak saya keluar, buat cakap penjelasan. tak keluar. Boleh Dewan jawab Mat. nanti. Boleh jawab nanti. Sebab Kalau Kota ada Baru masa dan saya bagikan. Syalam Dah rujuk ramai- pada dah saya. ramai interject dah. Nanti perkara Ahli-ahli yang berhormat. dah bagi banyak tadi. Okey, saya nak habiskan mengenai isu TRX. Soalan daripada sahabat saya sedang yang mengatakan bahawa penilaian baru yang telah pun diterbitkan dalam The Age adalah lebih kurang RM3,000 setiap kaki persegi bagi TRX ataupun pada jumlahnya RM5.5 bilion. 5.5 bilion ringgit dan harga asal bukan harga 320 juta ringgit. Harga asal yang diberikan oleh kerajaan hanya 194 juta ringgit sahaja. Dan tadi saya sebut ada penilaian semula dalam jangka 6 bulan saja dari 194 bilion ringgit sehingga 1.02 bilion ringgit dan 6 bulan kemudian dinilai semula lagi. Dinilai semula menambah 600 juta ringgit dalam tahun 2012 sehingga jumlah nilai 1.6 bilion ringgit. Dan saya rasa cara penilaian semula ni tiap-tiap tahun hanya nilai semula tanah yang telah pun diberi kerajaan saja kita akan dapat keuntungan. Dan keuntungan yang dicapai oleh pihak 1MDB pada tahun 2012 44 juta. 44 juta saja. Tapi penilaian semula menambah sebanyak 600 juta ringgit. So kalau bukan kerana penilaian semula, 1MDB telah pun mengalami kerugian sebanyak 500 lebih juta ringgit. So kita pun perlu lihat mengapa pihak kerajaan memberikan tanah kepada pihak 1MDB. Adakah tanah ini akan digunakan untuk satu penerokaan industri yang baru yang tidak dapat dicapai oleh pihak swasta sekarang? Ataupun tanah ini diberikan kepada pihak 1MDB hanya untuk menjadi satu pihak pemaju saja. Dan pihak pemaju yang disayangi dan dipilih kasih oleh pihak kerajaan. Pihak kerajaan sekarang kata kita bina TRX. Kita akan menjadikan TRX ini menjadi satu pusat kewangan antarabangsa. Nama dengar sedap. Tapi apa maksudnya pihak pusat kewangan antarabangsa? Apa maksudnya? Sekarang bank-bank antarabangsa tidak perlu berkumpul dalam satu tempat untuk membuat perniagaan dengan satu sama lain. Konsep geografi untuk pihak sektor kewangan tidak lagi wujud. Saya mungkin Merrill Lynch, Bank of America. Dia mungkin Bank of London ataupun Royal Bank of Scotland. Tak perlu kita setempat untuk menjalankan perniagaan. Semua sekarang diuruskan dengan teknologi, tekan butang saja. Tapi sekarang kita Malaysia nak tubuhkan satu pusat kewangan. What is the value added for the country? Untuk menubuhkan pusat kewangan ini, kerajaan memberikan insentif. Penolakan cukai 100% untuk institusi-institusi kewangan yang berlayak untuk masuk dalam tempat TRX ini. So kalau saya katakan saya CIMB, saya sekarang ada bangunan sendiri yang tidak terletak dalam TRX. Tapi kalau saya pindah HQ saya, ibu pejabat saya ke dalam TRX, saya dapat cukai ditolak 100%. Saya masuk dalam TRX.
Tetapi apakah nilai tambahan kepada kerajaan ataupun kepada negara Malaysia? Tak ada. CIMB masih wujud di Malaysia seperti yang didahulu. Tapi CIMB sekarang mendapat tax break sebanyak 100%. Cukai yang dikutip oleh kerajaan turun. Maybank mungkin masuk, Lion Bank mungkin masuk. So apa gunanya kita berikan satu geografi ataupun tempat untuk mengumpul semua pusat institusi-institusi kewangan di TRX? Tak ada. Dan tambahan lagi, insentif yang telah pun diberikan oleh kerajaan. Pihak pemaju yang membangun di kawasan TRX diberikan cukai, dilupaskan cukai sebanyak 70%. This is unfair dealings. Kalau cakap dengan pihak pemaju-pemaju yang lain yang tidak terlibat dalam TRX, dia kata ini pilih kasih. Ini telah pun menjadi 1MDB satu pemaju yang terbesar di Malaysia. Tapi ini tidak kerana 1MDB mencapai tahap tersebut dengan kerja-kerja ataupun kehandalan sendiri, tetapi melalui sokongan yang tidak adil daripada pihak kerajaan. Dan saya ingin memperingatkan Dewan ini kata-kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa membangkitkan new economic model ekonomi baru. Beliau berkata, the times when the era where the government knows best is over. Iaitu sektor ekonomi Malaysia perlu diteroki dan dipimpin oleh pihak swasta. Apa yang kita lihat sekarang dalam kes 1MDB, kerajaan yang tahu the best. Kita set up satu TRX, kita berikan semua sokongan cukai di sana dan lepas tu kita berikan subsidi yang paling tinggi kepada syarikat seperti 1MDB. Sepang. Terima kasih kepada Francis Speaker, terima kasih kepada sahabat saya daripada PJU. Soalan saya kepada PJU, kalau kita lihat banyak komen-komen yang diberikan tentang 1MDB ini, malahan ada satu artikel daripada dalam Kini Biz, P. Kurasigaram, salah seorang pakar ekonomi, mengatakan, do we need 1MDB at all? Di mana beliau telah memberikan analisa kenapakah kewujudan 1MDB ini tidak memenuhi vision dan mission yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, apabila 1MDB ini telah memenangi atau bid tentang projek coal fixed power plant ini yang bernilai macam projek 3B ini yang bernilai 11 bilion yang melibatkan 2000 megawatt punya power plant. Jadi persoalannya, kenapakah syarikat yang dimiliki kerajaan harus terlibat dalam untuk mendapatkan power assets ini? Apatah lagi power asset yang nak didapat di Tanjung Bina ini dikatakan sudah usia yang makin akan melakukan uzur. Jadi soalan saya, adakah diberikan projek itu bagi mendapatkan faedah concession, extension of concession agreement favorable to IMDB ini? Yang keduanya, adalah satu perkara yang tak masuk akal apabila dia bid dalam syarikat ini bid dalam satu power project ini, sedangkan kenapakah in the first place TNB itu sendiri corporatizekan, dikorporatiskan, kan lebih baik kita upgradekan TNB itu sendiri sehingga dia boleh sampai ke peringkat menjamin menjamin pengguna mendapatkan khidmat elektrik ini dengan kadar yang lebih rendah. Jadi satu perkara yang nampak pelik. Syarikat yang milik kerajaan bid dalam satu tenaga yang juga sebelum ini TNB adalah milik kerajaan. Saya rasa itu masih Yang Berhormat Sepang. Saya rasa itu merupakan satu percanggahan antara visi yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, the era where the government knows best is over, dengan apa yang sebenarnya berlaku dalam ekonomi Malaysia di mana agensi-agensi kerajaan memakan
semua sektor-sektor bidang ekonomi. Yang sedia ada, yang di mana sektor swasta adalah efisien, bukan tak efisien. Sektor swasta di Malaysia terutamanya dalam sektor pemaju ataupun pembangunan adalah sektor yang top quality around the world. Kita dapat all sorts of viability awards for our local property developers. Tapi kita masih dapati bahawa kerajaan menubuhkan satu badan yang baru untuk bersaing dalam bidang tersebut. Saya akan meneruskan untuk menjawab satu soalan yang telah pun dibangkit oleh saudara yang berhormat Ketere tadi, di mana mungkin 1MDB ditubuhkan untuk menjadi satu konglomerat agregasi. Sekarang mereka acquire ataupun mengambil alih syarikat-syarikat IPP yang sedia ada dengan harga yang cukup tinggi. Tapi bila kita lihat pengambil alihan ini, ada dua perkara yang terbangkit. Nombor satu, bila kita bina satu konglomerat 100% dengan hutang, siapa pun boleh. Saya minta besok bank pinjam saya 50 bilion ringgit, saya beli Sime Darby. Saya menjadi konglomerat yang paling besar. Adakah saya menambahkan nilai kepada syarikat Sime Darby? Tak ada. So besok saya minta pinjam 20 bilion ringgit, saya nak beli AirAsia, saya menjadi syarikat penerbangan yang terbesar di perantauan Asia. Adakah saya menambah nilai kepada AirAsia? Tak ada. Saya hanya pinjam wang untuk mengambil alih saham daripada AirAsia. Itu apa yang berlaku dalam 1MDB. That's all they are doing. Borrowing money to take over companies. Apa yang membimbangkan bukan sahaja pengambil alihan syarikat-syarikat ini, tetapi pengambil alihan syarikat-syarikat ini dengan harga yang terlampau tinggi. Pengambil alihan syarikat Tanjung Power daripada iaitu syarikat Tan Sri Ananda Krishnan dengan harga 8.8 bilion ringgit. Pengambil alihan Genting Sanyin daripada kumpulan Genting dengan harga 2.3 bilion ringgit yang memberikan keuntungan sebanyak 1.5 bilion ringgit kepada Genting Group. Ada dalam penyata kewangan Genting. Ada dalam penyata kewangan Genting. Kenapa kita perlu bayar begitu tinggi? So, apa yang terjadi bila bayar begitu tinggi, bila pinjam wang begitu banyak, faedah yang kena dibayar tinggi. Apa aliran tunai yang didapati daripada syarikat-syarikat ini tidak mencukupi untuk membayar faedah. Oleh sebab itu, pihak 1MDB terpaksa memasuki tender-tender yang baru dan lepas tu pihak kerajaan terpaksa memberikan special treatment bagi syarikat ini untuk mendapat kontrak yang baru untuk meningkatkan pendapatan 1MDB supaya mereka sekarang dapat membayar hutang-hutang yang sedia ada. Itu apa yang terjadi dengan projek 3B. Dalam Energy Commission Suruhanjaya Tenaga, satu tender telah pun dipanggil untuk membina satu power plant yang baru 2000 megawatt. 2000 megawatt. Tender ini petendernya ada lebih kurang 6 syarikat. Dalam penilaian awal yang dibuat oleh Technical Evaluation Committee dalam Suruhanjaya Tenaga, syarikat YTL telah pun diberikan sokongan kerana harga paling... Yang berhormat, Ketere ada berdiri. Kalau yang berhormat laluan yang tidak kasih laluan. Biar saya habis. 4 minit lagi saja. Kenapa yang berhormat? Biar saya habis. Takut sangat, saya tak tanya soalan. Saya cuma nak tahu penjelasan saja. Cepat. Sebenarnya saya nak memudahkan Yang Berhormat supaya Yang Berhormat boleh memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi. Saya tak pasti Tuan Dipertua sama ada kita di sini boleh nak debate tentang beberapa business decision yang dibuat oleh syarikat-syarikat di luar, ya, tapi tak mengapalah kerana saya faham apa yang dimaksudkan tadi kerana concern kita tentang apa tu public interest, ya. Tapi banyak sekali ulasan-ulasan yang Berhormat kemukakan itu merupakan sesuatu yang mempertikaikan business decision yang sukar bagi kerajaan dan sebagainya nak menjawab tentang business decision ni. Cuma saya nak tanya sebagai contoh, ya, saya sebagai seorang town planner, ya, Yang Berhormat menyebut tentang betapa tidak wajarnya MDB membina apa yang dipanggil Tun Razak Exchange sebagai satu financial district. Perkara-perkara yang seperti ini sebenarnya
merupakan pendekatan physical planning. Kalau kata-kata Central Business District, bukan semestinya semua bisnes di situ. Kalau kita katakan Tun Razak Exchange sebagai financial district, tak semestinya semuanya secara fizikal. Saya setuju dengan argumen yang Muhammad, cukup menarik sebenarnya. Kalau buat financial district, takkanlah semua financial institution mesti duduk di situ. Dalam zaman teknologi sekarang, tak perlu pun secara fizikal, secara geografi berhimpun di satu tempat. Tapi itu semua tu adalah cuma istilah-istilah perancangan. Dia tidak ada kena-mengena pun dengan soal abuse of power ke kesalahan ke. Jadi bila yang Muhammad letak argument macam itu, saya rasa we have to be fair to 1MDB. Seolah menampakkan 1MDB ni buat segala-galanya salah. Dan saya pun cuba nak figure out kenapa tiba-tiba 1MDB ni nak diserang dalam begitu rupa. Ada apa-apa perkara tertentu yang lain ke? Ada. Okey. Perbezaan antara 1MDB dengan syarikat lain, kalau mereka membuat pembelian pengambil alihan dengan harga yang cukup tinggi, kalau pihak swasta saya tak kisah. That's your problem, that's your money. Tapi 1MDB, wang kerajaan, wang rakyat. Sebab itu kita perlu teliti pulangan kepada pelaburan yang telah pun dibuat oleh pihak 1MDB berbanding dengan pinjaman yang telah pun diambil untuk membuat pengambilan alihan tersebut. So itu saya tegaskan. Nombor 2, ya Mak, boleh saya dapat penjelasan sikit? Tak, cukup, tak ada masa lagi. Saya belum habis lagi. Saya masih belum habis. Okey. Nombor 2, mengenai isu tanah di TRX. Kalau bukan kerana ada khususnya untuk satu pusat kewangan, kenapa kerajaan berikan begitu banyak insentif untuk projek tersebut? Kalau bukan kerana untuk membantu 1MDB, anak syarikat sendiri dan meminggirkan pihak swasta yang ada di luar. Biar saya habiskan projek 3B ini mengenai IPP. Mana saya tadi? Okey. So kerajaan telah pun memberikan pada awalnya Technical Committee Suruhanjaya Tenaga telah pun memberikan sokongan penuh kepada YTL kerana harga paling rendah, bukan kerana YTL. Saya tak sokong YTL kerana YTL. Saya sokong YTL kerana paling rendah harganya. Semua qualification, semua spesifikasi teknikal telah pun disetujui, dah qualified, dah layak. Tetapi bila sampai kabinet ataupun bila sampai kementerian, keputusan itu di-reverse. Tawaran tersebut diberikan kepada pihak 1MDB yang lebih mahal sikit. Lebih kurang 2 bilion ringgit perbezaan dalam jangka masa 25 tahun. Kenapa pula bagi kepada 1MDB? Kerajaan kata kita nak turunkan harga bagi rakyat. Kita adakan tender terbuka. Tapi apa gunanya kita gunakan tender terbuka tetapi tidak berikan kontrak kepada pihak yang paling layak dengan harga yang paling rendah? Siapa bayar kemudian? Rakyat kena bayar. Kenapa kerajaan bagi kepada 1MDB? Kerana 1MDB terdesak. Mereka meminjam wang yang banyak dengan faedah yang tinggi, selepas tu mengambil alih syarikat-syarikat penjana kuasa bebas dengan harga yang tinggi, mendapat pulangan yang rendah, tak mampu bayar balik faedah yang telah pun dikenakan untuk bayar, terpaksa mendapatkan kontrak baru daripada pihak kerajaan untuk membayar pinjaman-pinjaman ini. Mat, boleh saya minta laluan? Tak ada lagi. 5 minit, Tan Sri. Mana saya? Tan Sri bagi sama pengamatan. Yang berhormat, kuasa saya cuma itu sejak apabila masa sampai. Okey, saya bagi yang berhormat 4 minit. Karena sekarang ini sudah 1 minit. Lalu yang berhormat. Okey. Yang anehnya baru-baru ni pihak 1MDB telah pun membeli sekeping tanah di Pulau Indah yang kat tepi sebelah tanah PKFZ daripada syarikat Tatmax Resources yang ataupun dikenali sebagai syarikat Wijaya Global sebelum ini yang terlibat dalam skandal 12.5 bilion ringgit PKFZ. Tanah ini dibeli dengan harga 317 juta ringgit. Okay. Tapi bila saya cek laporan kewangan Tatmax pada tahun 2011, bila penilaian semula baru sahaja dibuat, tanah ini dinilai sebagai RM9.93 setiap kaki persegi. Tetapi 1MDB telah pun membeli tanah ini daripada pihak Tatmax dengan harga jumlah 317 juta ringgit ataupun
RM23.50 setiap kaki persegi. Jangka masa 2 tahun saja, nilai tambah begitu tinggi. Dan perkara ini menjadi lebih misterius bila kita mendapat tahu dari, mungkin pihak kementerian boleh menafikan daripada surat khabar, bahawa tanah ini mungkin digunakan untuk projek 3B bagi syarikat 1MDB yang sebelum ni tidak menggunakan tanah di Pulau Indah. Maksudnya 1MDB diberikan ruang untuk mengubah cara spesifikasi dalam tender mereka kepada pihak Energy Commission ataupun Suruhanjaya Tenaga. Kenapa 1MDB diberikan ruang untuk berbuat begitu? Kita ada open tender. Tender maksudnya semua pihak masuk, yang paling rendah akan ditawarkan. Kita tidak boleh bagi chance kepada orang lain untuk ubah spesifikasi mereka tanpa memberikan chance yang peluang yang sama untuk yang paling rendah untuk ubah spesifikasi mereka. Kita akan menjadi laughing stock seluruh dunia. Syarikat-syarikat antarabangsa tidak akan masuk campur dalam open tender di Malaysia kerana mereka akan melihat bahawa tidak telus. Bahawa Malaysia akan memihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bukannya kepada pihak yang berlayak ataupun pihak yang paling murah. Dan saya rasa kesemua ini akan mengakibatkan ekonomi Malaysia mengalami satu pengunduran dari segi sektor ekonomi swasta. Kenapa? Pihak swasta akan melihat kerajaan mahu semua. IPP merupakan satu industri bukan baru, bukan teknologi baru, bukan satu penerokaan yang kita ingin mencapai. IPP adalah old technology. Okay? Tapi 1MDB nak campur masuk. Sektor real estate, 1MDB nak campur masuk. Habis, sektor-sektor swasta pergi mana? Tidak ada ruang lagi. So semua bisnes diambil alih oleh 1MDB, tetapi diambil alih tanpa meningkatkan nilai. Itu paling penting. Seperti saya kata tadi, kalau kita pinjam semua wang, kasih beli semua syarikat, kita tak tambah nilai kepada syarikat-syarikat tersebut. Itu apa yang terjadi dalam konglomerat 1MDB sekarang, dan 1MDB sekarang mempunyai hutang melebihi 30 bilion ringgit. 30 bilion ringgit. Merupakan satu agensi yang paling tinggi seluruh Malaysia. So kita harap pihak Kementerian Kewangan akan memberikan jawapan yang penuh kepada isu ini. Jangan macam sesi yang lalu di mana tiada satu perkataan pun disebut mengenai skandal sebegini. Kita harap ketulusan diberi kerana kalau ada apa-apa skandal yang berlaku dalam 1MDB, ekonomi kita akan terjejas, sistem kewangan kita akan terjejas. Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri. Thank you.